صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة. Dalam kisah ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kisah ini berlaku selepas Bani Israel yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Kemudian Bani Israel menyembah patung lembu, Maknanya apabila mereka menyembah lembu itu artinya mereka murtad, mereka musyrik. Mereka musyrik. Jadi kalau dalam Islam pun orang yang murtad ni faman baddala dinahu faqtuluh. Jadi siapa yang mengubahkan, memindahkan ataupun keluar daripada agamanya, maka hendaklah dibunuh. Ini hukum dalam Islam. Jadi dalam agama lain pun macam tu juga. Agama Nabi Musa dulu pun orang yang murtad maka hendaklah dibunuh. Maknanya ataupun syarat taubat mereka hendaklah dibunuh. Kita dah tahu kisah bagaimana berlaku hukum bunuh di kalangan Bani Israel. Ada yang mengatakan bahawa mereka bunuh diri sendiri, dan ada yang mengatakan bahawa mereka yang baik membunuh yang tak baik. Orang yang baik, orang yang soleh membunuh yang fasik ataupun yang tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Kemudian apabila mereka melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Taubat. Kemudian yang masih lagi hidup meneruskan perjalanan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian dalam ketika itu Nabi Musa alaihi salam memilih 70 orang di kalangan mereka. 70 orang di kalangan Bani Israel itu untuk pergi ke satu tempat. Dia nak buat macam mukhayyam ataupun kemah ibadah. Jadi dia ambil 70 orang ni. 70 orang ni dipilih oleh Nabi Musa untuk dibawa ke satu tempat, dan di situ Nabi Musa bercadang ataupun Nabi Musa merancang satu program untuk membuat pemulihan dan juga untuk mendidik mereka, untuk memberikan mereka kefahaman tentang syariat Nabi Musa alaihissalam. 70 orang. Jadi Nabi Musa pun bawalah mereka ni ke sana, ke satu tempat, dan berlakulah Nabi Musa mengajar mereka syariat. Kemudian mereka ini oleh kerana keras hati, keras hatinya, maknanya ada perkara-perkara yang mereka tak boleh terima Nabi Musa terus, tak boleh terima Nabi Musa direct. Sebab apa? Sebab mereka nak tengok betul tak Nabi Musa ni, maknanya dalam hati mereka itu masih lagi ada keraguan, masih lagi ragu-ragu, betulkah Nabi Musa ni Nabi, betulkah dia ni Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka pun kata, wahai Musa, kamu ajar kami Taurat, kamu kata Taurat itu kalam Allah. Betul ke Taurat itu kalam Allah? Kalau betul Taurat itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah Allah zahirkan diri. Minta Allah zahirkan diri. Maknanya dalam pemikiran mereka ini, mereka masih lagi percaya bahawa Tuhan itu adalah jasad. Maknanya boleh kita tengok, boleh kita pegang, boleh kita lihat. Sebab itu dalam sebelum itu pun yang kisah yang berlaku, satu kelompok tu dia sembah lembu. Sebab apa? Sebab mereka percaya Tuhan itu mesti berjasad, Tuhan itu mesti berjisim. Jadi kalau Tuhan itu tidak dapat dilihat, itu bukan Tuhan, kata. Maknanya pegangan ataupun keyakinan yang tak betul dalam hati mereka itu masih lagi ada. Jadi apa yang permintaan mereka yang aneh ni ialah apa? Mereka minta supaya mereka dapat lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pening juga kepala kita. Jadi kalaulah kita pada hari ini kita berdakwah pergi ke tempat tertentu, orang asli ke, ataupun kita pergi ke Sabah ke Sarawak kan, yang belum masuk Islam, tiba-tiba dia minta, wahai syukur, kamu kata Allah ada, tunjukkan mana Allah. Pening kepala kita. Jadi begitu yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi
kita lihat sunnatullah begitu. Jadi apabila kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi karenah-karenah daripada apa yang orang yang kita nak dakwah. Jadi sebab itu setiap rasul ataupun kebanyakan para rasul itu diberikan mukjizat. Diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan kebenaran apa yang mereka sampaikan, bahawa itu apa yang mereka sampaikan adalah benar dan mereka itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat mukjizat Nabi Musa ni pun banyak sebelum ni. Bagaimana ular, tungkat boleh menjadi ular. Pada zaman itu memang sihir menjadi suatu mainan pada zaman itu, dan ahli sihir dihormati. Jadi nak lawan sihir, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat Nabi Musa, tungkat dia tu kalau dilemparkan jadi ular. Ular betul, bukan ular mainan. Bukan silat mata. Kalau ahli sihir mereka baling tungkat, baling tali, dia macam seakan-akan ular tapi bukan ular. Tapi Allah berikan kelebihan kepada Nabi Musa ini, mukjizat, tungkat dia baling, lontar, jadi ular betul. Jadi sebab itu bila ahli sihir mereka melihat ini bukan silap mata, jadi mereka tahu sihir dengan yang betul. Jadi akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Banyak mukjizatnya. Dan kali ini pula dia menghadapi karenah apa? Karenah kaumnya minta nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak buat ni? Ini permintaan yang sangat-sangat aneh. Kalau kita anggap pada hari ni orang macam ni tak boleh buat apalah. Tangkap, bakar je, masuk dalam api je. Maka Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kekuasaannya kepada mereka supaya mereka ni insaf. Allah datangkan satu bentuk bala kepada mereka, iaitu mereka ini disambar petir, datang petir kuat dengan suara, dengan bunyi yang sangat kuat, akhirnya semuanya meninggal. 70 orang tadi semuanya meninggal, mati semuanya. Jadi apabila mereka ni mati, jadi Nabi Musa ni pun fikir juga, berfikir juga, dia orang semua ni dah mati, kalau aku turun, aku berjumpa dengan kaumku kelak, macam mana aku nak jawab? Macam mana aku nak jawab di hadapan mereka? Nanti mereka akan tuduh aku ni bunuh mereka. Jadi maka Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka semula. Itu dalam ayat ini, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami mengutuskan kamu min ba'di mautikum, selepas kematian kamu, la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Jadi ada ulama tafsir kata sebenarnya mereka itu bukan mati pun, mereka hanya pengsan. Itu satu pandangan ulama. Tapi jumhur ulama kata mereka itu betul-betul mati. Sebab tu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut summa ba'atsnakum, maka kami mengutuskan mereka. Maksudnya mengutuskan mereka ini selepas kematian. Kemudian disebut pula mim ba'di mautikum, selepas kematian kamu. Jadi mereka itu betul-betul mati, kemudian Allah taala hidupkan mereka semula. Nak tengok betul-betul tak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah hidupkan mereka. Bila mereka hidup, maka Nabi Musa memberikan peringatan kepada mereka, jangan kamu buat perkara-perkara yang tak baik lagi macam ni. Kamu kena percaya Allah taala itu memang wujud, dan kewujudan Allah taala itu dia mendatangkan azab kepada kamu dalam bentuk ini, sebenarnya itu menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu betul-betul nak lihat Allah, kalau kamu betul-betul nak berjumpa Allah, sabar. Kena sabar di dunia. Di dunia kamu tak boleh lihat Allah, tapi di hari akhirat kamu boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala, maknanya kembali kembali kepada ajaran yang sebenar, kembali kepada pengajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, beriman kepada Taurat, ikut ajarannya. وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة